Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita berjumpa lagi dalam sesi PDPR, Pendidikan Tauhid Darjah Khas. Baik, hari ini kita akan sambung pelajaran kita yang bertajuk, kita boleh buka muka surat sekejap. Muka surat 66. Okey, muka surat 66, pelajaran 6. Membentuk generasi mukmin. Okay, saya zoomkan sikit di sini. Berpegang pada 6 prinsip rukun iman dan menghayatinya. Apa rukun iman yang kita tahu? Okey, dekat kitab awak ni kat sini ditunjuk. 1. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar. Baik, kita tengok sikit apa yang dikatakan dengan beriman kepada Allah. Menerima segala yang datang daripada Allah Ta'ala untuk membangun jiwa ubudiyah dengan cahaya asma' dan sifat Allah. Okey, yang kat sini awak gariskan menerima segala yang datang daripada Allah Ta'ala untuk membangun jiwa ubudiyah dengan cahaya asma' dan sifat Allah Ta'ala. Okey, contoh soalan dia tanya, huraikan bagaimana kita berpegang pada beriman kepada Allah Ta'ala. Huraikan bagaimana kita berpegang kepada beriman kepada Allah. Jadi awak akan jawab, menerima segala yang datang daripada Allah Ta'ala untuk membangun jiwa ubudiyah dengan cahaya asma' dan sifat Allah. Okey. Mengiktiraf rububiyah Allah Ta'ala secara mutlak dan melaksanakan tuntutan uluhiyah Allah Ta'ala dengan taat dan istiqamah. Okey. Jadi awak gariskan yang ini saja untuk jawapan lah. Okey. Kemudian awak kalau ada soalan esei, awak kena sambunglah mengiktiraf rububiyah Allah Ta'ala secara mutlak dan melaksanakan tuntutan uluhiyah. Okey, kemudian yang kedua. Yang kedua pula, beriman kepada malaikat. Okay, contoh soalan, bagaimanakah berpegang pada beriman kepada malaikat yang kamu ketahui? Huraikan cara berpegang kepada beriman kepada malaikat yang kamu ketahui. Okay, kat sini tulis, mengakui kewujudan malaikat yang diberi tugas oleh Allah Ta'ala, terutamanya tugas terhadap manusia untuk membangun disiplin diri. Mengetahui kewujudan malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Ta'ala. Okey, gariskan yang itu sahaja. Itu secara ringkas je lah. Kita tak payah nak panjang-panjang. Okey, seterusnya, beriman kepada kitab Allah Ta'ala. Mana yang kita nak kena gariskan? Mengakui kebenaran Al-Quran, membaca dan memahaminya, mengambil iktibar dan penghayatan. Cukup sekadar itu saja. Kemudian beriman kepada Rasul. Apa itu beriman kepada Rasul? Iaitu menyintai Rasulullah, memahami sunnah dan sirahnya. Okay? Menyintai Rasulullah, memahami sunnah dan sirahnya. Okay? Bagaimana menyintai Rasulullah? Sentiasa berselawat ke atas baginda SAW. Bagaimana memahami sunnah-sunnah Rasulullah? Sunnah-sunnah yang Rasulullah buat itu adalah pahala. Apa contoh sunnah yang Rasulullah buat?
Banyak sunnah yang Rasulullah buat, kita kena ikut. Sebab tiada perkara yang Rasulullah buat tu salah. Okey. Jadi yang Rasulullah buat tu tak mendatangkan apa-apa faedah. Semua yang Rasulullah buat tu adalah benda-benda yang mendatangkan faedah dan pahala. Dan sirah Rasulullah ni lah. Kita kena fahami sirah Rasulullah. Juga menjadikan Rasulullah sebagai idola. Sebagai idola. Qudwah. Dan semestinya lah kita mesti beramal mengikut ajarannya. Untuk menjadikan diri sebagai umat Islam yang cemerlang. Iaitu kita sebut sebagai ummatun wasatah. Ummatun wasatah. Ya, apa yang saya gariskan ni awak juga perlu gariskan di dalam kitab awak. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Mengakui kepastian kewujudannya. Macam mana kita nak mengakui kepastian dan kewujudannya? Okey, kita mesti belajar daripada banyak-banyak sejarah Rasulullah lah. Dari dalam Al-Quran juga kita mesti percaya kepada kitab Allah ni tadi. Percaya kepada kitab Allah. Dan kita mesti mengakui pada hari akhirat akan datang, akan berlakunya hari kiamat lah. Akan berlakunya hari kiamat. Dan juga hari akhirat ni bukan sekadar hari kiamat saja. Hari akhirat ni hari akhir untuk semua umat manusia, semua makhluk di dalam muka bumi. Dan membina wawasan masa hadapan yang cemerlang di sisi Allah. Membina wawasan yang cemerlang di sisi Allah. Bukannya sahaja membina wawasan cemerlang untuk dunia saja. Bukannya kita belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan kejayaan dunia saja, tetapi untuk membina wawasan cemerlang di sisi Allah, di pandangan Allah SWT, sebelum berlakunya hari akhirat kita, sebelum berlakunya hari akhir untuk diri kita semua sekali. Okey, untuk mendapatkan kejayaan tersebut, bagaimana kita untuk mendapatkan kejayaan tersebut? Mestilah berlandaskan dengan ilmu agamanya dan juga amalannya lah. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak amalan yang bagus kita dapat. Semakin tinggi juga imannya dan juga semakin tinggi juga takwanya. Okey. Jadi kat sini kita perlu perbanyakkan persediaan kita sebelum hari akhir, perlu perbanyakkan ilmu agamanya, amalnya, imannya dan takwanya. Contohnya ilmunya, tuntutlah ilmu agama tu dengan semaksimal mungkin. Amalnya ni, banyakkanlah jariah-jariah yang perlu kita buatlah. Yang mampu kita buat, banyakkan amal-amal jariah. Contohnya membantu orang yang susah. Sekarang tengah musim COVID-19, banyak orang yang susah, banyak orang yang tidak bekerja, kita bantu. Tak dapat RM10, kita bagi RM1 pun sangat bermanfaat kepada mereka yang memerlukan. Okey, itu kita perlu buat persediaan sebelum hari kiamat. Dan di sini dah ada 5 yang saya terangkan. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan yang terakhir sekali adalah beriman kepada qada dan qadar. Yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik perancang dan pelaksana terhadap nasib manusia di dunia dan di akhirat untuk membina sikap positif dan dinamik dalam mengharungi cabaran dan perjuangan hidup di dunia, berusaha dan berharap kepada kurniaan Allah Ta'ala. Okey, bagaimana contoh ni? Bagaimana contoh yang saya boleh keluarkan untuk beriman kepada qada dan qadar? Contoh yang pertama, kita merancang untuk melakukan sesuatu perkara. Okey, kita merancang untuk melakukan sesuatu perkara. Contohnya, hari esok kita nak bantu orang yang susah. Hari esok kita nak bantu orang yang susah. Kita dah buat persediaan ni. Kita dah beli barang-barang bantuan.
Kita dah sediakan wang ringgit. Tetapi kita hanya merancang. Itu kita dah rancang dah. Kita dah ambil, dah buat persediaan nak mengajar, nak memberi bantuan, dah buat persediaan dengan wang ringgitnya untuk diberikan kepada orang-orang yang susah. Tetapi pada keesokan harinya Allah tidak membenarkan. Contohnya Allah tidak membenarkan tu, contohnya berlakulah sesuatu perkara. Contohnya nak masuk kat kawasan orang susah tu, berlaku banjir, awak tak boleh masuk kat dalam tu. Itu yang dimaksudkan sebagai kita merancang tapi Allah yang menentukan. Itu yang dimaksudkan kepada qada dan qadar. Okey, dekat sini awak boleh gariskan jika dia tanya tentang apakah huraikan cara berpegang kepada beriman kepada qada dan qadar. Awak huraikan. Apa yang saya gariskan ni, saya minta awak gariskanlah. Yakin bahawa Allah SWT sebaik-baik perancang dan pelaksana terhadap nasib manusia di dunia dan di akhirat. Okey, itu cukup. Okey, setakat tu saja untuk berpegang 6 prinsip rukun iman ni tadi. Jadi kat situ ada 6 prinsip rukun iman. Jadi kita akan masuk sikit. Masih lagi di muka surat yang sama, muka surat 67. Membina syahsiah mukmin sejati. Okey, saya zoomkan sikit. Ini masih lagi dekat muka surat 67. Percaya dan yakin kepada Islam sebagai ad-din yang lengkap. Bagaimana cara membina syahsiah mukmin sejati? Awak gariskan ni. Percaya dan yakin kepada Islam sebagai ad-din yang lengkap. Gariskan. Kemudian yang kedua, cara membina dia adalah percaya dan yakin kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Okey, kemudian kita buka muka surat seterusnya, muka surat 68. 68 yang ketiga, taat kepada perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Laksanakan segala perintah-perintah tersebut dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, sama ada suruhan atau larangan. Okey, larangan tu sungguh-sungguhlah kita elak. Allah tak minta kita buat benda-benda yang bukan-bukan, yang mendatangkan keburukan, yang mendatangkan kemaksiatan. Itu adalah larangan. Kita sungguh-sungguh elak benda tu. Jangan kita buat. Sesekali pun jangan kita buat. Kemudian yang keempat, membina syahsiah mukmin sejati. Bagaimana cara dia? Yang keempat, lakukan amal soleh secara istiqamah. Apa maksud istiqamah ni? Kita boleh panggil, kalau bahasa Inggeris dia, consistent. Secara kekal lah. Kekal. Tak ada kurang, tapi ada lebih lagi bagus. Secara istiqamah ni maknanya sentiasa buat. Sentiasa buat. Tak ada sentiasa buat, lepas tu dia jatuh, lepas tu dia naik balik. Tu tak istiqamah. Kalau istiqamah ni sentiasa buat. Sentiasa saja buat. Kalau dia buat penambahan, naikkan sikit. Macam tu. Itu nama maksud istiqamah. Kemudian yang kelima, tunaikan solat dan menyeru kepada ma'ruf dan melarang kepada mungkar. Ma'ruf ni adalah perkara baik. Mungkar ni adalah perkara tak baik pun ataupun tak bagus. Okey. Kemudian ada lagi tak yang keenam? Banyak ni sebenarnya. Dia sampailah banyak. Okey, sampai 20 lebih rasa saya. Sampai 20. Sampai muka 78 yang ke-20. Okey, baik. Saya rasa video saya cukup sampai situ dulu. Kemudian dengarkan soalan saya yang berbunyi, sila selesaikan soalan ini di dalam buku tulis, kemudian hantarkan kepada saya lah, guru mata pelajaran pendidikan tauhid. Okay, soalan saya, tuliskan semua rukun iman yang kamu ketahui dengan betul. Tuliskan ke semua rukun iman yang kamu ketahui dengan betul.
Soalan kedua, bagaimanakah cara kita membina syahsiah mukmin sejati? Bagaimanakah cara kita membina syahsiah mukmin sejati? Senaraikan 4. Senaraikan 4. Bagaimanakah kita membina syahsiah mukmin sejati? Okey, baik, cukup sekadar itu saja dulu untuk video kali ini. Selesaikan tugasan tersebut dengan bersungguh-sungguh dan hantarkan kepada guru anda, iaitu saya, setelah selesai membuat soalan dan menjawab soalan tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan komen jika sudah menonton video ini.